Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakinah binti Haziman, nombor bateri 049961. Saya daripada kelas BAS 5C. Okey, baik. Saya telah diberi tugasan yang keempat untuk menterjemah Al-Quran surah Luqman. Ini adalah contoh ayat daripada surah Luqman yang telah saya ambil, iaitu daripada ayat 12, 13 dan 14. Ayat 12 iaitu walaqad atayna luqmanal hikmata an yashkura lillah wa man yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Saya telah mencari dua terjemahan, iaitu daripada tafsir Pimpinan Ar-Rahman daripada Abdullah Basmih, dan terjemahan kedua iaitu daripada Al-Quran Humairah Bookstore Enterprise. Terjemahan pertama daripada ayat Al-Quran ini adalah, dan sesungguhnya kami telah memberi kepada Luqman hikmat kebijaksanaan, yakni serta kami perintahkan kepadanya bersyukurlah kepada Allah, yakni akan segala nikmatnya kepada kamu, dan sesiapa yang bersyukur maka faedahnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri, dan sesiapa yang tidak bersyukur maka tidaklah menjadi hal kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Terjemahan kedua pula, dan sesungguhnya kami telah memberi hikmah kebijaksanaan kepada Luqman, iaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, yakni kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Untuk terjemahan surah Luqman ini, saya telah menjadikan 5 elemen, iaitu dari segi lara bahasa, penggunaan kata, perbandingan ayat, ketepatan makna dan cadangan terjemahan saya sendiri. Baik, dari segi lara bahasa pada ayat ini, ayat 12 tadi, pada pendapat saya, kedua-dua terjemahan boleh diterima kerana ia mudah difahami oleh pembaca sasaran, dan ayat yang digunakan juga tidaklah mengelirukan pembaca. Namun, selepas melakukan penilaian secara detail, saya merasakan terjemahan pertama lebih tepat serta sangat jelas keterangannya. Terjemahan pertama iaitu terjemahan daripada Abdullah Basmih daripada tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Ini menggunakan kaedah taudih, ataupun dalam erti kata lain, penambahan yang menjadikan ayat tersebut jelas dan mesej tersiratnya juga sampai kepada pembaca. Oleh itu, laras bahasa bagi terjemahan pertama lebih tepat dan mengikut teks sumber berbanding terjemahan kedua. Baik, dari segi penggunaan kata pula, pada perkataan al-hikmah, ia telah diterjemahkan sebagai hikmat pada terjemahan pertama, manakala pada terjemahan kedua pula ia diterjemahkan kepada hikmah. Menurut pandangan kasar serta sebutan mulut kita, hikmah dan hikmat adalah dua perkataan sebutan yang agak sama, akan tetapi pada hakikatnya ia membawa maksud yang berbeza. Bagi mengukuhkan lagi hujah saya ini, saya telah mencari beberapa maklumat tambahan mengenai perkataan ini dengan merujuk portal rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka. Hasil pencarian saya mendapati bahawa dua perkataan tersebut sememangnya membawa maksud yang berbeza. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, hikmah adalah kuasa luar biasa, yakni gaib, yang dipunyai oleh seseorang ataupun sesuatu, ataupun dalam erti kata lain, kuasa sakti atau ilmu sihir. Manakala hikmah pula adalah kebijaksanaan ataupun kecerdikan yang telah diberikan oleh Allah. Jadi apa yang saya nak simpulkan di sini adalah perkataan al-hikmah sesuai diterjemahkan dengan hikmah kerana sesuai dengan situasi ayat pada teks sumber. Kalau diterjemahkan seperti biasa, ia adalah kebijaksanaan, dan kata dasar bagi al-hikmah ini adalah hakamah yang bermaksud bijak. Kesimpulannya, saya bersetuju dengan penggunaan kata pada terjemahan kedua, iaitu menggunakan perkataan hikmah. Baik, pada perbandingan ayat pula, pada ayat wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, Abdullah Basmih telah menterjemahkannya sebagai, dan sesiapa yang bersyukur maka faedahnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri, dan sesiapa yang tidak bersyukur maka tidaklah menjadi hal kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah itu Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ini adalah daripada terjemahan pertama. Manakala terjemahan kedua daripada Humairah Bookstore Enterprise, ia telah diterjemahkan sebagai, dan bersyukurlah
Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, yakni kufur, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Kalau kita lihat, kedua-dua terjemahan tersebut merupakan terjemahan yang baik dan jelas penerangannya, serta ayat yang digunakan dalam terjemahan tersebut tidak menggelirakan, akan tetapi kedua-dua terjemahan ini menggunakan kaedah yang berbeza. Sebagai contohnya, pada terjemahan pertama, ia menggunakan kaedah at-taudih pada ayat, dan sesiapa yang bersyukur maka faedah itu hanya terpulang kepada dirinya sendiri. Sedangkan terjemahan kedua pula menggunakan kaedah harfiah, iaitu terjemah kata demi kata. Contohnya, dan barang siapa yang bersyukur pada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Baik, dari segi ataupun berdasarkan ketepatan makna pula, saya berpendapat bahawa terjemahan pertama itu lebih baik ataupun lebih tepat dari segi makna berbanding terjemahan kedua. Hal ini kerana terjemahan pertama menghuraikan dengan lebih jelas tentang sesuatu keadaan tersebut, dan ini dapat memahamkan lagi membaca aksaran kerana ayat yang digunakan tidaklah berat. Terjemahan kedua pula tetap diterima dan difahami, namun ada sedikit penambahan yang saya rasa perlu diperbaiki supaya membaca lebih memahami maksud tersirat ataupun mesej yang hendak disampaikan sebenarnya dalam Al-Quran. Ini adalah terjemahan saya sendiri, iaitu dan kami telah mengurniakan kebijaksanaan kepada Luqman, yakni serta memerintahkannya untuk bersyukurlah kepadaku. Barang siapa yang bersyukur, yakni kepada Allah, maka ia telah bersyukur serta menyayangi dirinya sendiri. Dan sesiapa yang tidak bersyukur, yakni kufur nikmat, itu tidak menjadi satu masalah kerana sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Luqman ayat 13. وَإِذَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Terjemahan pertama, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa ia memberi nasihat kepadanya, wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, yakni dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Terjemahan kedua pula, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Daras bahasa dari ayat 13 tadi, iaitu kedua-dua terjemahan menggunakan kaedah taudih ataupun dalil erti kata lain mentambahan yang menjadikan terjemahan berikut mudah difahami serta penerangannya juga jelas. Akan tetapi dari segi lara bahasa, saya berpendapat bahawa terjemahan pertama itu lebih baik menepati teks sumber kerana ia mudah difahami serta lebih berpuitis. Dari segi penggunaan kata pula, pada terjemahan pertama perkataan wahwa ya'izuhu diterjemahkan sebagai ia memberi nasihat kepadanya, manakala pada terjemahan kedua pula diterjemahkan sebagai dia memberi pelajaran kepadanya. Merujuk kamus Al-Ma'ani, perkataan yang itu membawa maksud menasihati. Ini adalah makna secara umum, tapi jikalau di dalam ayat Al-Quran ia diterjemahkan sebagai memberi pelajaran. Pada pendapat saya, terjemahan pertama itu lebih sesuai digunakan kerana maksud tersebut lebih dekat dengan pembaca budaya sasaran. Pembaca dapat membayangi keadaan ataupun situasi yang cuba disampaikan dalam teks sumber serta dapat mengambil ibrah mengenai apa yang cuba diterangkan dalam terjemahan itu. Perbandingan ayat pula, pada terjemahan pertama pada ayat Inna syirka la zulmun azim diterjemahkan sebagai perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar, manakala pada terjemahan kedua pula ia diterjemahkan sebagai mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Pada pendapat saya, kedua-dua terjemahan mudah difahami kerana konteks ayat yang digunakan tidaklah sukar dan berat. Jadi, saya merasakan kedua-duanya ayat ini boleh diterima dan difahami. Dari segi ketepatan makna, kedua-dua terjemahan menyampaikan makna yang jelas dan tepat kepada pembaca saran kerana bahasa yang digunakan tidak terlalu berat serta mudah difahami. Cadangan terjemahan saya pada ayat 13 ini adalah, dan ingatlah ketika Luqman berkata seraya menasihati anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya dosa syirik itu merupakan dosa besar serta ia menyumpahi satu bentuk kezaliman yang sangat besar. Luqman ayat 14. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Daripada terjemahan pertama,
Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungkannya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan, yakni dari awal mengandung sehingga akhir menyusunya. Dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Dengan yang demikian, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, dan ingatlah kepada akulah jua tempat kembali, yakni untuk menerima balasan. Terjemahan kedua pula, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungkannya dengan keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada akulah kamu kembali. Okey, laras bahasa pada ayat terakhir iaitu ayat 14. Pada pendapat saya, terjemahan kedua lebih menepati teks sumber kerana bahasanya mudah dan tidak mengelurkan pembaca sasaran berbanding dengan terjemahan pertama. Terjemahan pertama ayatnya sudah jelas, akan tetapi banyak penggunaan ayat yang saya rasakan ia tidak perlu diletakkan kerana mungkin dengan penambahan ayat tersebut ia telah mengelirukan pembaca sasaran. Jadi dari segi laras bahasa saya lebih setuju dengan terjemahan kedua, iaitu yang diterbitkan oleh Humaira Bookstore Enterprise. Pada penggunaan kata pula, pada terjemahan pertama, perkataan wawasaina diterjemahkan kepada dan kami wajibkan, manakala pada terjemahan kedua pula ia diterjemahkan dan kami perintahkan. Sebenarnya merujuk kamus al-ma'ani, perkataan al-wasa maksudnya ialah mewasiatkan. Jadi kesimpulan saya pada perkataan ini, terjemahan pertama dan kedua menggunakan kaedah persamaan ataupun dalam bahasa Arabnya takafu' yang merupakan sinonim bagi makna asal tersebut. Oleh itu saya merasakan kedua-duanya boleh diterima dan oleh pembaca saran kerana ia mudah difahami. Dari segi perbandingan ayat dalam kedua terjemahan ini, saya merasakan terjemahan pertama itu lebih menepati syarat serta penerangan juga lebih jelas daripada terjemahan kedua. Contoh pada ayat hamalat hu ummuhu wahnan ala wahnin. Terjemahan pertama menterjemahkan sebagai ibunya telah mengandungkannya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung sehingga akhir menyusunya. Manakala terjemahan kedua pula ia diterjemahkan sebagai ibunya telah mengandungkan dengan keadaan lemah yang bertambah-tambah. Dari pemerhatian saya, penyampaian pada terjemahan pertama lebih detail dari terjemahan kedua kerana ia meluahkan konteks maklumat serta menjelaskan dengan lebih baik maksud tersirat dan teks sumber tersebut. Terjemahan kedua pula saya merasakan ia mudah sahaja difahami, akan tetapi penerangan dekat sini kurang jelas. Mungkin penterjemah boleh menambah baik terjemahan ini dengan meletakkan ayat yang berbunga sedikit agar ia dapat menarik pembaca saran untuk membaca serta menghayatinya. Dari segi ketepatan makna, terjemahan pertama lebih tepat kerana ayat digunakan tidaklah terlalu berat serta bahasanya juga mudah difahami. Okey, cadangan terjemahan pada ayat 14 ini adalah, dan kami telah mewasiatkan. Ayat ini memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk menghormati kedua ibu bapa mereka. Ibu yang telah bersusah payah mengandungkan kita selama 9 bulan dalam keadaan lemah yang teramat serta tempoh perserakinan susu dalam badan mengambil masa 2 tahun untuk lengkap. Dalam masa 2 tahun itu juga, kamu mestilah ataupun memanjatkan kesyukuran kepadaku kerana pada aku, yakni pada Allah jualah tempat kembali. Itu saja daripada saya. Terima kasih kerana sudi melihat analisis yang telah dilakukan oleh saya pada surah Luqman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.